Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan menjemput Al-Fadilah Ustazah Nolida binti Bakar untuk berkongsi ilmu berkenaan dengan tajuk Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih biasa kita sebut Ma'al Hijrah. Fal tatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Guru Besar Tuan Haji Nazli bin Haji Ramli, yang berusaha penolong kanan pentadbiran Cikgu Muhammad Faizal bin Ali, yang berusaha penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Suziana binti Umar Isa, yang berusaha penolong kanan kurikulum Cikgu Anwar bin Suhaili, barisan guru-guru Sekolah Kebangsaan Seri Dusun yang dirahmati Allah, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama dalam program sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Dusun pada pagi ini. Terima kasih kepada pihak sekolah, panitia agama Islam kerana sudi memilih ustazah sebagai penceramah yang tak seberapa ini, insya-Allah. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, kita selalu mendengar bulan Ogos merupakan bulan kemerdekaan. Lagu-lagu patriotik sering dinyanyikan. Jadi, kalaulah bulan Ogos bulan kemerdekaan, dalam bulan Islam, bulan Muharram merupakan bulan pertama. Jadi, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram? Sudah pasti tak lain tak bukan, salah satu peristiwa yang bermain di kepala kita ialah bubur Ashura. Kerana amalan mengacau bubur Ashura dalam bulan Muharram adalah menjadi adat dalam kehidupan masyarakat Melayu Islam kita. Selain itu, apakah lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram? Cuba pelajar-pelajar fikirkan. Baiklah, dalam bulan Muharram ini, selain daripada peristiwa bubur Ashura, bersempena berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS, terdapat satu lagi peristiwa yang bersejarah yang disambut setiap tahun oleh masyarakat Islam kita seluruh dunia, iaitu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, apa itu hijrah? Hijrah bererti berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Bukanlah bererti berpindah dari rumah ke asrama, berpindah dari Sik ke Kuala Lumpur, tetapi berpindah dari Mekah ke kota Madinah. Ayuh pelajar-pelajar, marilah kita sama-sama mengikuti sirah Rasulullah dalam perpindahan baginda dari kota Mekah ke kota Madinah bersama ustazah. Sungguhnya semua kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah dan dibesarkan di bumi Mekah Al-Mukarramah. Dalam usia belasan tahun, baginda Rasulullah SAW pernah mengikuti bapa saudaranya berniaga di Syam. Setibanya di sana, salah seorang pendeta Nasrani terus menyuruh bapa saudara Nabi membawa Nabi pulang dengan segera kerana dikuatiri Nabi akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Kenapa pelajar-pelajar? Sebenarnya ketika itu sudah pun kelihatan pada tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW. Di mana saja baginda berjalan, awan akan memayungi baginda. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, kehidupan Nabi bersama bapa saudaranya setelah kewafatan ibu yang tersayang
datuk yang tercinta, kemudian baginda besar bersama bapa saudaranya Abu Talib sehingga dewasa dan dipinang oleh Sayyidatina Khadijah. Lalu baginda berkahwin dengan Khadijah. Ketika usia baginda 40 tahun, baginda telah dilantik menjadi rasul kepada seluruh umat Islam. Dalam menjalani perintah Allah, mendapat tentangan hebat daripada masyarakat Arab Quraisy kerana tidak suka dengan perintah Allah supaya menyembah Allah. Kerana ketika itu masyarakat Arab Quraisy menyembah berhala, patung-patung yang dibuat sendiri. Paling duka cita kerana bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Jahal, mengetuai masyarakat Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah. Dengan diketuai oleh Abu Jahal, orang kafir bersetuju membunuh Nabi Muhammad kerana diberi tawaran. Kerana orang-orang Arab telah diberi tawaran, barang siapa dapat membunuh dan menangkap Muhammad hidup-hidup atau membunuhnya akan diberi tawaran 100 ekor unta. Dengan tawaran begitu mereka bersetuju untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rancangan Allah adalah perancang yang terbaik. Maka Allah datangkan malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan Nabi daripada dibunuh oleh kafir Quraisy. Dengan perintah Allah, maka Nabi menyusun strategi sebelum berpindah. Di antara perancangan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berhijrah ke Madinah, iaitu baginda telah pun menceritakan perkara ini kepada sahabat baiknya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, di mana perancangan beliau bersama Abu Bakar, mereka akan keluar dari rumah Nabi pada waktu malam, dan Sayyidina Ali disuruh untuk menggantikan baginda di tempat tidurnya. Setelah sampai waktu Nabi dan Abu Bakar untuk keluar dari rumah, ketika itu Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa wahyu ayat 9 surah Yasin yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ayat ini dibaca oleh Nabi kita dengan menggenggam segenggam pasir. Lalu Nabi bersama Abu Bakar turun dari rumahnya. Nabi turun dengan Sayyidina Abu Bakar dari rumahnya yang telah dikepung oleh kafir Quraisy. Mereka tertidur dengan taburan pasir yang Nabi taburkan. Setelah mereka terjaga dari tidur, terus naik ke atas rumah Nabi dan mendapati Nabi sudah pun tidak ada. Yang berada di tempat pembaringan ialah Sayyidina Ali. Kafir Quraisy menjadi marah kerana usaha mereka tidak berjaya. Lalu terus mereka mengekori Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Sur untuk bersembunyi. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, keajaiban Allah berlaku lagi di sini. Salah seorang daripada kafir Quraisy tersebut berkata kepada puak-puaknya, mana mungkin Muhammad bersembunyi di dalam gua ini, kerana dalam masa yang sama Allah telah datangkan burung merpati, labah-labah menjalin sarangnya di pintu gua tersebut. Pelajar-pelajar yang dikasihi, labah yang dicipta, yang dibuat dengan air liur, sudah pasti akan robek jika sekiranya
manusia mencelah ataupun melanggarnya, akan rosak sarang labah tersebut kerana dibuat dengan air liur labah-labah saja. Manakala burung merpati dengan sarangnya di hadapan pintu gua sudah pasti akan dipijak. Jadi dengan buah fikiran yang begitu, maka kafir Quraisy yang dengan marah terus menjadi reda dengan anggapan bahawa Nabi Muhammad tidak ada di dalam gua. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW masih berada di dalam gua tersebut. Abu Bakar ketakutan, namun Nabi kita menenangkan Abu Bakar dengan berkata, la tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu gemetar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ingatlah, walaupun di mana kita berada, Allah tetap akan bersama kita. Pelajar-pelajar yang dikasihi, sesungguhnya Nabi kita telah mendapat perlindungan daripada Allah, daripada dibunuh oleh masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Betapa peritnya kisah perjalanan peristiwa yang berlaku dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dihina, dicaci sehingga merancang untuk membunuh baginda. Maka dengan sebab itulah Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah dan berpindah ke kota Madinah. Namun setelah Nabi kita berhijrah, Nabi disambut oleh masyarakat Madinah dengan alunan nasyid yang selalu anak-anak pelajar dengar ketika sambutan ma'al hijrah. Tak lain tak bukan nasyid yang berbunyi, Tala'al badru alaina min zaniyatil wada'. Okey, kita sambunglah. Ustazah tak pandai nak nasyid. Jadi setelah Nabi kita sampai ke Madinah, masyarakat Madinah begitu seronok menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan ada yang memanjat pohon-pohon kurma menyebut, dah sampai Muhammad, dah sampai Muhammad, dah sampai. Di dalam nasyid yang tersebut tu seolah-olah dia kata telah tiba bulan purnama. Begitu maksudnya Nabi Muhammad, Nabi kita membawa cahaya kepada bumi Madinah. Sambutan yang begitu menakjubkan disambut oleh masyarakat orang-orang Madinah yang dikenali dengan orang-orang Ansar yang berjiwa baik. Sebab dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ, rata-rata masyarakat ataupun orang-orang Madinah mempelawan Nabi untuk tidur di rumah mereka. Namun Nabi menjawab, di mana unta berhenti, di situlah tempat tidur dia. Jadi baginda rupa-rupanya untanya berhenti di rumah Abu Mansur. Lalu baginda bermalamlah di rumah Abu Mansur. Dan begitulah anak-anak pelajar sekalian, maka Nabi bersabda, la hijrata ba'di, tidak ada hijrah lagi selepas aku. Maknanya hijrah yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah berpindah dari Mekah ke kota Madinah. Jadi kita tidak boleh berhijrah lagi, tetapi hijrah kita iaitu hijrah dalam kehidupan seharian kita, berhijrah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang lebih baik, berhijrah amal perbuatan kita, berhijrah
ibadat kita, daripada tidak solat kepada solat setiap waktu, daripada tidak pernah membaca Al-Quran, kita berusaha membaca Al-Quran setiap hari. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah, hijrah akhlak, hijrah perangai, berpindah, buang perangai yang buruk, digantikan dengan akhlak yang baik. Sebagai seorang pelajar, lebih-lebih lagi dalam masa kita mendepani masalah pandemik COVID-19 ini, kita semua berada di rumah. Kita semua menjalani pembelajaran PDPR. Berada di rumah, belajar di rumah bersama ibu ayah, bersama kakak abang. Jadi berpindah kita daripada situasi berada di sekolah kepada berada di rumah. Itu salah satu hijrah di zaman sekarang. Kita berhijrah, belajar di rumah. Kalau dulu memang selalu murid-murid, pelajar-pelajar sekolah menginginkan tinggal di rumah daripada seronok daripada tinggal belajar di sekolah. Tiba-tiba Allah datangkan pandemik COVID ini, membolehkan secara tak langsung anak-anak berada di rumah lama bersama ibu ayah, menjalani PDPR di rumah. Jadi itu salah satu daripada hijrah yang kita nampak ketara. Semua terlibat, seluruh negara, bukan saja di daerah Sik kita sahaja. Anak-anak pelajar yang dikasihi Allah, jadi sebagai seorang pelajar, kita hendaklah menghijrahkan diri kita daripada pelajar yang kurang berpotensi ke arah menjadi pelajar yang berpotensi, daripada pelajar yang lemah dalam pelajaran, kita berusaha menjadi pelajar yang berjaya, pelajar yang cemerlang di sekolah, pelajar yang menjadi menjadi pelajar yang mengharumkan nama sekolah kita, insya-Allah. Dan sebagai seorang anak, kita hendaklah menjadi anak yang soleh untuk ibu ayah, dan anak yang solehah ini menjadi anak yang boleh mendoakan kepada kedua ibu ayah setelah mereka tiada. Jadi marilah sama-sama kita hijrahkan diri kita, kerana hijrah akhlak itu amat penting. Kerana Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan hadisnya berbunyi, wama utitum innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi kita diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi barang siapa yang memperbaiki akhlak adalah ia orang yang terbaik, orang yang disukai oleh Allah. Kerana ilmu yang banyak tidak menjamin kita kalau tidak mempunyai akhlak yang baik. Baik para pelajar yang dirahmati Allah, oleh itu Ustazah harap dengan sambutan Ma'al Hijrah yang kita buat di peringkat sekolah kita, marilah sama-sama kita berhijrah. Dengan kita menyebut Ma'al Hijrah, iaitu bersama berhijrah. Hijrahlah kita daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Semoga hari ini lebih baik dari semalam, dan esok lebih baik dari hari ini. Sekian, aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Nolida binti Bakar atas perkongsian ilmu kepada kita semua sebentar tadi. Semoga dari apa yang telah dikongsikan dapat kita mengambil pengajaran, terusnya kita aplikasikannya dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya.